神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 平安，弟兄姊妹们平安。孩子们，今天早上我们准备我们的心，我们开始我们的聚会。我们还没有开始的时候，我们闭上眼睛，我们祷告。主耶稣，我们感谢你，我们把所有的一切完完全全的要荣耀你，要敬拜你。
感谢你，阿爸父，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，我们一起来说，阿门。圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里。圣耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们活热献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显之地，和撒那归，自靠神主耶稣。耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们活热献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显之地，和撒那归，自靠神主耶稣。君王就在这里，我们活热献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显之地，和撒那归，自靠神主耶稣。圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们活热献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显之地，和撒那归，自靠神主耶稣。君王就在这里，我们活热献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就
沙那归，自靠神主耶稣，君王就在这里，我们活若先知，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显这里，和沙那归，自靠神主耶稣。就在这里。
这里，我的耶稣就在这里。神迎接我，就在这里，就在这里，我的耶稣就在这里。你的荣耀就在这里，我相信你，耶稣，我敬拜一切献上，一切献上，我将所有都归耶稣，一切献上。让我们一起来赞美敬拜他。一切献上，我们献上我们自己，倒做我们的手把做作。一切献上，我将所有都归耶稣，一切献上。献上，一切献上，我将所有都归耶稣，一切献上。跟他说，一切献上，一切献上，我将所有都归耶稣，一切献上，一切献上，一切献上，我将所有都归耶稣，一切
的美好。来，请大家跟旁边人说：“耶稣爱你，好不好？”跟他们握手一下。有谁？除了你在地上，我也没有所爱慕。虽然有时候我是心软弱，多一件事永远不会改变，甚至是我。甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永有谁？除了你在地上，我没有所爱慕。虽然有时候我是心软弱，但有一件事永远不会改变，甚至是我。甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远。甚至是我的力量，甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远。甚至是我。的力量，甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远，到永远。除了你在天上，有谁？除了你在地上，我们没有所爱慕。虽然有时候我是心软弱，但有一件事。甚至是我的力量，甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远。甚至是我的力量，甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远。甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远。我的力量，甚至是我的力量，甚至是我的力量，我的部分到永远，到永远。
的美好。 Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau sumber segala sumber setiap kami Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di akhir masa jabatan mereka ya Tuhan. Pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti dapat berjalan aman dan akan terpilih orang-orang yang adil, jujur dan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko beserta keluarga. Dan gembala CK7 kami terkasih Pak Yanto dan keluarga besar. Hanya Engkau Bapa yang menjadi perisai dalam kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Ada pembelaan, ada kesehatan yang terbaik Kau berikan Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Urapi Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-hamba-Mu ini boleh melayani. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertobat, bertemu Tuhan secara otentik dengan Tuhan dan mujizat kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia di CK7 akan bangkit jadi terang. Anak-anak muda yang cinta akan Engkau Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin masa depan. Bahkan dipakai Tuhan dalam pemerintahan bangsa kami lewat anak-anak muda ini Tuhan. Amanat agung Pentakosta ketiga akan penuhian jiwa-jiwa akan tergenapi dengan dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini doa kami. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Untuk gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 17 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Menampilkan 10 lagu legendaris karya Jonathan Prawira. Vitu Indonesia mempersembahkan konsep berteknologi XR pertama se-Asia Tenggara. Menampilkan Satu Hal Yang Kau Rindu, Sejauh Timur Dari Barat, Arti Kehadiranmu, Sempurna, rancanganmu penuh damai. Tinggikan Dirimu, Sungguh Indah Kau Tuhan, Allah Peduli, Kasih-Mu tiada duanya, dalam hati seperti yang Kau ingin. Allah yang setia, Kau mengenal hatiku. yang tak pernah menipu. Kau mengenal hatiku.
dan jadilah bagian dari konsep berteknologi masa depan. Memandangku sampai ke. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Goal Community of Love, pembukaan kelas KOM kehidupan orientasi melayani, GBA gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.请大家站起来，我们一起来献上这首诗歌。我们准备我们的心，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每颗音符，把它化为赞美的泉，让我们张开口，举起手，向永生的主彰显，这赞美的泉流入
永生的主彰显，色赞美的泉流入每个人的心间。向永生的主彰显，色赞美的泉流入每个人的心间。让我们张开口去举手，向永生的主彰显，是赞美的泉流入每个人的心间。而且线上，让我们张开口去举手，向永生的主彰显。Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。 Pagi hari ini 今天早上， kami boleh datang 我们可以来， bawa hati kami, 我们把我们心带来， bawa kesusahan kami, 把我们的苦难， bawa hidup kami 我们的生活 ke dalam tangan-Mu. 交在你手中。 Hari ini Tuhan, 主啊，今天 kami mau diberkati. 我们要蒙你的祝福， Kami mau mendengarkan firman Tuhan. 我们要聆听你的道， Dan kami mau dikuatkan. 而且我们要被你坚固。 Roh Kudus, 求主圣灵， Engkau menguasai setiap kami. 你掌控我们每个人， Jamah hati kami, 触摸我们的心， supaya mengalir 让 damai sejahtera 让你的平 dan 安、 sukacita 你的喜乐永 dalam 留 hidup kami. 在我们的生命。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 平安，各位弟兄姊妹， Senang sekali saya hari ini boleh hadir di Mandarin Service ini. 今天非常高兴，我可以在我们的华语聚会当中。 Terima kasih untuk Bapak Gembala 谢谢我们的牧师， dan tim dari Mandarin Service 还有我们华语部的这个同工们， yang mengizinkan saya hari ini 给我今天的时间 untuk bawa firman Tuhan. 来分享上帝的话。 Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Selviawati. 呀，我自我介绍，讲员牧师是 Sylvia Wati， Wenchuling. 文秀玲。 Oke, saya seorang dosen, 我是一位教师， pengajar. 教师， Jadi saya mengajar itu di kampus 所以我在大学那边 kepada 教 mahasiswa-mahasiswa. 教那些大学生。 Juga di gereja ini saya ngajar Bible study. 在这间教会，我也教我们的这个分享这个上帝的话 Saya ngajar di kelas King Kids, 呀。我是教导那些儿童们， juga di sekolah minggu. 而且主日学。 Buat saya suatu kehormatan saya boleh melayani Tuhan. 对我来说，可以服侍我们的上帝是一个非常尊严的事。
Saya dari umur 3 tahun, saudara-saudara masih kecil, saya sudah ditinggal oleh papa saya. 我从3岁，我已经被我父亲离弃。 Umur 8 tahun, mama saya meninggal dunia. 8岁的时候，我母亲也过世， Jadi dari kecil, saya hidup bersama ama saya. 所以我从小就跟着我阿妈。 Ama saya ajari saya untuk hidup benar di dalam Tuhan. 我阿妈就教导我，我们要真正的在主里生活。 Ama bilang, Ama gak bisa kasih apa-apa warisan buat saya. 阿妈说：“我不能留下财产给你， Tapi kamu harus hidup benar di dalam Tuhan. 可是你要真正活在上帝面前。 Kamu harus sekolah tinggi. 你读书，你要读得很高， Maka kamu akan menjadi orang yang berhasil. 那你就会成功。 Amin, saudara-saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 掌声归给我们的神。 Hari ini saya boleh berdiri di depan saudara-saudara sekalian. 今天我可以在大家面前站立， Saya mau bawa sebuah tema tentang damai sejahtera dan sukacita. 我要分享一个主题，就是平安和喜乐。 Manusia itu perlu uang, 我们人需要钱， perlu makanan dan minuman, 我们需要吃喝， perlu istirahat. 我们也需要休息。 Tapi itu yang dari luar yang kita perlukan untuk hidup kita. 可是那是从外来我们所需要的， Tapi dari dalam, 可是从我们心里面， manusia juga perlu yang namanya kebahagiaan. 我们 Amin. 人也需要那个名叫幸福的事， Perlu pengucapan syukur. 也需要感恩。 Manusia juga perlu damai sejahtera. 我们人也需要平安， Manusia perlu yang namanya sukacita. 我们人需要喜乐。 Mari kita baca di dalam firman Tuhan Roma 14 ayat 17. 我们来看罗马书14章17节，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。阿门。 Damai sejahtera itu saudara-saudara, 那个叫做平安的， bukan hanya sekedar makanan dan minuman. 不单单是吃喝， Tapi perbuatan yang kita lakukan 可是我们所做的一切， sehingga menghasilkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 以至于呢，因为圣灵的感动，我们有这个平安和喜乐。 Damai sejahtera itu berbicara tentang sebuah hubungan. 平安是讲到一个关系， Hubungan antara kita dengan Allah, 就是我们与神的关系， hubungan kita dengan manusia. 我们与人的关系。 Damai sejahtera bukan terjadi ketika kita tidak mengalami masalah, 这个平安不单单有的时候，不单单是当我们没有问题的时候， damai sejahtera bukan ketika kita merasakan keluarga kita rukun. 这个平安不单单当我们的家庭和睦的时候， Juga bukan ketika tidak ada peperangan. 也不是说没有战争的时候， Atau ketika kita tidak mau peduli urusan orang lain. 或者当我们不关心别人的事， Karena orang lain sering buat kita pusing. 因为别人常常使我们恼怒。 Damai sejahtera bukan ketika kita punya uang banyak. 平安不单单当我们有很多钱， Damai sejahtera itu tentang perbuatan yang benar. 这个平安是当我们做了正确的事， Yang kita lakukan. 那是我们所做的。 Kalau kita berbuat dosa, 当我们犯罪， kalau kita berbuat salah, 当我们做错， pasti deg-degan saudara-saudara. 我们心里当然在那边哭了。 Pasti ada rasa tidak nyaman. 当然，我们心里不安。 Maka dari itu, 所以呢， damai sejahtera asalnya dari dalam. 这个平安是从心里面发出来的。 Kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, amin. 就是我们跟神有正确的关系。 Saya pernah punya pengalaman melayani seorang lansia. 我有一个经验，就是当我辅导一个上了年纪的人， Mama dari teman saya. 就是我朋友的母亲。 AI ini adalah seorang kepercayaan Konghucu. 这位阿姨她是佛教徒， Tapi keluarganya semua sudah percaya Tuhan. 可是她一家里面都已经信主了。 Waktu suaminya sakit, 当她丈夫病倒的时候， anaknya ingin saya untuk melayani mamanya.
那么他孩子要我来服侍他母亲。 Waktu saya ketemu sama Ii ini, 当我碰到这位阿姨的时候， saya bilang, Ii harus percaya Tuhan. 我跟她说，阿姨你要信主啊。 Tapi Ii ini bilang, saya nggak bisa percaya Tuhan. 但是这位阿姨说，我不能信主， Saya takut sama Mak Kuan Im. 我怕这个观音婆， Nanti dia marah. 她会发怒。 Lalu saya sampaikan kepada Ii ini. 然后呢，我就继续告诉她， Tuhan Allah yang saya sembah itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. 我所敬拜的神就是创造天地万物的主。 Ketika kita percaya sama Tuhan, 当我们信主的时候， tidak ada yang perlu kita takutkan. 那我们没有我们所惧怕的事。 Selang beberapa waktu, saudara-saudara, 过了一段时间， anaknya berdoa, 孩子们为他祷告， keluarganya ajak dia ke gereja. 然后家庭们约他来教会。 Suatu ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. 有一天，他就献上给主。 Waktu dia baptis, dia sampaikan kepada saya, 当他受洗的时候，他对我说 Selfie, Ii tidak takut lagi.：“ 他说 ，Selfie， 我不再惧怕了， Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup Ii. 因为在 Amen 我里面有主耶稣。”阿门。 Saudara-saudara, lawan kata dari damai sejahtera, 这个平安的变化呢， kekacauan, ketakutan, dan kekhawatiran. 就是混乱、担心、惧怕。 Sekalipun di sekeliling kita keadaannya kacau dan tidak baik, 虽然我们周围不好的状况， sekalipun kita menderita, kita sengsara, 虽然我们受苦，我们很苦难， tapi kalau dalam hati kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, 可是当我们心里跟神有美好的关系， pasti keluar damai sejahtera. 肯定会涌流出这个平安。 Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. 现在我们看约翰福音16章32到33节，看哪，时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在这世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。阿们。 Amin. Saudara-saudara, ayat ini disampaikan ketika Yesus dalam keadaan susah. 这段经节呢，就是当耶稣受苦的时候，他告诉我们， Di luarnya dia merasa ketakutan. 在外边他感觉到很惧怕， Tapi Tuhan Yesus katakan, 可是主耶稣说， kamu menderita penganiayaan, 你们受苦， tapi kuatkan hatimu. 但是你们要坚固， Karena Tuhan 因为我们的主 sudah mengalahkan dunia. Amin. 已经胜了世界。阿们。 Damai sejahtera datangnya dari dalam. 这个平安是从里面发出来。 Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. 如果是我们跟神有美好的关系， Yesus katakan, 主耶稣说， Allah tidak akan meninggalkan kita. 那我们的神不会离弃我们， Dalam suka maupun duka. 喜怒哀乐， Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, 我们的 saudara-saudara. 神他没有离弃过我们。 Tapi seringkali kita yang meninggalkan Tuhan ketika masalah datang. 可是很多时候问题来的时候，是我们离开了上帝。 Boleh di slide berikutnya. 我们继续看， Dikatakan, walau kita tidak percaya. 这里告诉我们呢，虽然我们不相信， Walau kita lari dari Tuhan. 虽然我们逃跑了， Tuhan tetap setia. Amin. 但是我们的神是信实的。 Tuhan itu sedang menunggu keadaan kita. 我们的神正在等候我们的时间， Masa demi masa kita lewati dalam kehidupan kita. 在我们这一生过了一段又一段的时间， Dari kita kecil, 从我们小的时候， kita remaja, kita dewasa, 少年成长， sampai hari ini kita ada di usia emas.
直到今天我们已经是年龄的年龄。 Tuhan pengen kita semakin punya hubungan yang benar dengan Tuhan. 神更想我们跟他有更美好的关系， Bukan hanya ketika masalah itu datang, 不单单是当那个苦难来临， tapi ketika apapun yang terjadi, 但是呢，无论任何的状况， hidup kita tetap memuji Tuhan. 我们这一生仍然我们要赞美神。 Bukan waktu saudara-saudara di gereja ada damai sejahtera. 不单单你们在教会的时候有平安， Karena pujian penyembahan yang baik. 因为我们有美好的敬拜赞美， Karena khotbah yang menyenangkan. 因为有美好的讲道。 Tapi ketika Anda di rumah, 可是当你在家里， ketika Anda di kerjaan, 当你在做工， Anda tetap memiliki damai sejahtera. 你仍然有这个平安。 Waktu menunggu janji Tuhan, 当我们在等候神的应许， ketika kita berdoa 当我们祷告， dan jawaban itu belum terjadi, 而且神还没有回应我们， kita tetap memiliki damai sejahtera. 我们仍然有这个平安。 Saudara-saudara, 各位弟兄姊妹， apapun yang kita perbuat, orang lain melihat. 无 Amin. 论我们所做的一切，别人正在看。 Kalau tadinya kita khawatir terus dengan permasalahan kita, lalu tiba-tiba kita menjadi tenang. 若是之前我们就很担心，现在呢我们就很安然平 Orang 安， akan lihat, ada apa ini? 别人就会看到底怎么回事。 Kalau di dalam kehidupan kita selalu takut 若是 tentang 我们 sesuatu, 这一生呢，常常就很害怕， lalu tadi kita bisa berserah kepada Tuhan, 然后呢，我们可以完然献上， orang lain akan lihat, ada apa? 别人就会看到底怎么一回事。 Kalau tadinya kita selalu ragu-ragu ketika mengerjakan sesuatu, 若是之前我们三心两意在做一些事， tapi ketika kita yakin dengan jalannya Tuhan, 可是当我们肯定神的道路， orang akan lihat ada apa di dalam kehidupan kita. 别人就会看我们这一生呢到底怎么一回事 Dari situ kita bisa bersaksi. 啊。从这件事呢，我们可以做见证。 Dari situ kita bisa menginjil kepada orang lain. 从这里我们可以传福音。 Mari kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-15. 我们来看以弗所书第6章15节，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。阿门。 Tujuan dari damai sejahtera itu sebagai senjata. Amin. 这个平安的目的就是我们的武器。 Dengan damai sejahtera Anda bisa menginjil. 用这个平安呢，我们可以传福音。 Melalui kesaksian-kesaksian yang Anda sampaikan. 接着你所传讲的见证， Dan itu bisa menyelamatkan jiwa orang lain. 而且 Saudara-saudara. 可以得着别人的灵魂， Karena orang lihat kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. 因为别人看到神的大能在我们的生命， Orang lihat hubungan kita dengan Tuhan. 别人看到我们与神的关系， Jadi hidup kita bisa tenang. 所以呢，我们的生命可以在那边平 Hidup 安， kita bisa damai sejahtera. 我们有平安安然。 Damai sejahtera keluarnya dari dalam hati kita. 平 Amin. 安是从我们的心里发出来。 Yang kedua, sukacita. 第二件事就是喜乐。 Saudara, sukacita ini berbeda dengan kebahagiaan. 这个喜乐跟幸福呢不一样， Karena kebahagiaan itu terjadi kalau kita lihat apa yang di luar kita. 因为这个幸福发生呢，就是当我们看我们前面的事。 Kalau kehidupan kita baik-baik saja, 若是我们就是一路顺风， kita bisa bahagia, kita bisa tersenyum. 我们可以微笑，我们可以很幸福。 Tapi kalau kehidupan kita lagi sakit, kita pasti bersedih. 可是当我们有病痛，我们肯定会伤心。 Tapi perhatikan saudara-saudara, 可是我们要注意看， sukacita itu berasal dari hubungan kita dengan Roh Kudus. 这个喜乐就是发出从我们与圣灵的关系。 Roh Kudus itu mengubah sudut pandang kita. 这个圣灵呢，改变我们的观念， Sehingga apapun yang ada di luar sana, 所以外面任何事情发生， sukacita dari Roh Kudus ini yang keluar dari dalam hidup kita. Amin. 这个喜乐呢是从我们心里发出来。 Ketika sesuatu itu keluar, itu membuat kita senang. 当有一些事情发出来，
使我们很开心， Sehingga segala sesuatu 以至于所有的事 yang membuat hidup kita menderita, 让我们可以苦难的， keluar sukacita dari dalam. 那么从里面出来了这个喜乐， Bukan seperti menipu ketika kita sedang tersenyum di dalam keadaan sedih. 不像我们伤心的时候，我们微笑就是欺骗别人。 Tapi ketika kita menderita, 可是当我们受苦， kita bisa memuji Tuhan. 我们也可以赞美主。 Ketika hidup kita sedang sakit, 当我们正在病痛， kita bisa menyembah Tuhan. 我们也可以敬拜神。 Itu adalah damai sejahtera dan sukacita. 这也就是平安和喜乐。 Sukacita itu berhubungan dengan Roh Kudus. 这个喜乐就有跟圣灵有关系的。 Orang lihat ada suatu cahaya yang keluar dari dalam hidup kita. 别人可以从我们生命里面看有一度的这个亮光， Sesuatu yang memancar dalam hidup kita 从我们生命有一股发出来的亮光， yang membuat orang lain bertanya, 使别人可以在那边有一个疑问： ada apa dalam hidup orang ini? 那这位人呢？到底什么事？ Mau menderita, 要苦难， mau tidak punya uang, 没有钱的时候， mau sakit, 病痛的时候， tetap syau. 仍然在那边senyum， Ada sukacita 有这个喜乐， yang keluar dari dalam. 就是从里面发出来的， Karena ada Roh Kudus 因为里面有圣灵， yang selalu menghibur kita. 常常在安慰我们的圣灵。 Kita baca lagi di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. 我们又在看约翰福音15章第10到11节，你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。阿们。 Saudara-saudara, firman Tuhan bilang, 上帝的话告诉我们， sukacita 这个喜乐呢， akan muncul ketika kita menjalankan perintah Tuhan. 当我们遵守上帝的话的时候，这个喜乐就会发出来。 Perintah Tuhan katakan, 神的命令说， kasihilah sesamamu manusia. 我们要爱人如己， Maka dari situ akan keluar sukacita. 那么就会发出这个喜乐。 Hiduplah di dalam kasih Tuhan. 我们要活在神的爱里面。 Tuhan bilang, 神说， kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 你要尽心的爱你的神， Maka sukacita itu akan timbul dalam hati kita. 那么我们的心就会发出这个喜乐。 Saya punya sebuah cerita. 我有一个故事， Ada seorang misionaris wanita. 有一位女宣教师， Dia sedang melakukan misi ke sebuah negara Korea. 她在这个韩国有一个宣教工作。 Setelah peperangan itu selesai, 当这个战争完了以后， dia pulang bersama para tentara Amerika yang berperang di Korea. 然后他也跟这些美国的兵丁们回去。 Ketika di atas pesawat, 在飞机上的时候， para tentara itu menawarkan minum-minuman keras dan rokok untuk merayakan kemenangan mereka. 因为要庆祝他们战胜了这个战争，所以这些兵丁呢要请他抽烟和喝酒。 Tapi wanita ini menolak. 可是这个女宣教师呢拒绝了。 Lalu tentara itu heran. 然后呢，兵丁们很奇怪， Kenapa kamu menolak sesuatu yang enak ini? 为什么你拒绝一些好事呢？ Kita mau merayakan sukacita. 我们要庆祝这个喜乐的事， Kita sudah menang dari perang. 我们已经战胜了这个战争。 Gak ada salahnya kita minum, kita merokok. 我们抽烟，我们喝酒，这也是没有错的。 Lalu misionaris ini bilang, 然后宣教师说， kamu makan, kamu minum, kamu merokok, itu untuk kepuasan dan kesenangan kamu bukan? 你吃喝你抽烟就是满足自己， Tapi sukacita saya 可是我的喜乐呢？ asalnya ketika saya 从当我 taat di dalam melakukan perintah Tuhan, 就是
从我顺服神的命令， mengerjakan apa yang Tuhan mau, 我做神要我做的事， di situ saya merasa sukacita. 那么当时我就有这个喜乐， Nggak perlu merayakan dengan minum-minuman keras. 我不用喝酒来庆祝， Cukup Tuhan yang ada di dalam hidup saya. 有神在我里面已经满足了。 Saya tahu kehidupan kita hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lewati. 我知道我们现今的日子，我们过得不是很好过的， Semakin hari semakin berat. 越久呢，我们就是越沉重。 Saya waktu usia muda, 当我年轻的时候， badan saya sehat, 我身体很健康， mau kemana saja bisa dengan gampang. 我很容易要到哪里去。 Tapi hari ini 可是今天呢， badan mulai sakit-sakit, 我身体开始有痛了。 mulai rasa khawatir kalau pergi malam-malam. 如果晚上出门，我开始有担心， Kehidupan itu berubah. 然后我们的生活呢开始改变。 Tapi ada pesan Tuhan buat kita semua hari ini. 可是今天有神的话告诉我们， Kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 13. 我们看彼得前书第4章12到13节，亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎遭遇非常的事。13节，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。 Semua tahu arti kata ujian. 我们大家都知道试验、考验的。 Ujian itu sesuatu yang harus kita kerjakan. 考验就是我们必须做的， supaya kita lulus, amin. 让我们可以毕业。 Hari ini seberapapun berat kehidupan kita, 今天无论我们的生命有多沉重， Tuhan sedang menguji kita. 神正在考验我们， Supaya suatu ketika 让总有一天， Tuhan lihat engkau anak yang layak aku bawa ke dalam kerajaan sorga. 你是我配得的儿女，让我带你到天堂去。 Karena melalui kehidupan kita, 因为透过我们的人生， melalui apa yang kita kerjakan di dalam penderitaan, 透过我们在苦难所做的， Tuhan lihat, 神正在看， orang lain lihat, 别人也看。 mau diuji seperti apapun, 无论我们要怎么样的被考验， dia akan timbul seperti emas. Amin. 他要现出好像金一样。 Mari kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. 我们也看路加福音第2章第10节，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。” Saudara-saudara, Yesus datang untuk membawa sukacita. 弟兄姐妹们，主耶稣来就是把这个喜乐带来。 Adakah Injil dibawa dengan wajah yang sedih? 我们有没有这个福音用这个伤心的脸孔带去呢？ Anda mau memperkenalkan Tuhan dalam hidup Anda? 你要介绍主在你里面的主， Harus ada sukacita. 当然一定要有喜乐。 Kita ke pesta, kita Woman. bisa makan makanan enak. 我们去宴会、赴宴会，我们可以吃好吃的美食。 Kita ke pesta pasti dandan yang cantik. 我们赴宴会，当然我们打扮得漂亮。 Kita senang karena ngelihat pesta itu adalah sesuatu yang meriah. 我们当然很开心，看宴会的时候很热闹。 Kita makan pasti dengan perasaan yang senang. 我们肯定用高兴的心情来吃。 Ketika pesta, 当我们 adakah 宴 kita 会的时 sedih? 候，我们有没有很伤心 Ketika 的？ pesta, adakah kita datang sambil menangis? 我们有没有哭着的时候来赴宴呢？ Ketika lihat makanan yang enak, apakah kita sambil bersedih? 呀，当我们看美食，是不是伤心的看呢？ Sukacita itu seperti apa? 这个喜乐像怎么样呢？ Sukacita itu seperti 这个喜乐 ada seorang perempuan Yo, yang kehilangan koin. 有一位女子，她失去了这个铜钱。 Koin ini adalah harta yang dia miliki, 这个 saudara-saudara. 铜钱是她有的这个财物， Tapi hilang. 但是失掉了。 Lalu dia mencari kemana.
tidak menemukannya. 到处去找呢，找不着。 Suatu ketika dia menemukan koin yang hilang ini. 有一次，他已经找到了这个铜钱， Gimana perasaannya? 他的感受怎么样？ Sukacita seperti itu. 这样的喜乐。 Ketika Tuhan Yesus meninggalkan domba yang 99. 当主耶稣放弃这个99的羔羊， Untuk mencari satu domba yang hilang. 为了去找那个失去一只的羔羊， Ketika Tuhan Yesus menemukannya. 当主耶稣已经把它找回来， Tuhan Yesus sangat bersukacita. 主耶稣非常的高兴喜乐， Karena yang hilang ditemukan. 因为失去的已经找回来。 Sukacita itu datangnya dari Roh Kudus. 这个喜乐是从主圣灵来的， Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada hidup kita. 主圣灵给我们生命有这个能力。 Boleh next slide? Dikatakan sukacita terbesar dari orang Kristen selalu datang dari penderitaan. 这里告诉我们，基督徒最大的喜乐呢，是来自苦难。 Ketika kita berdoa, 当我们祷告， ketika dijawab oleh Tuhan, 当神回应了， ketika kita tadinya berada di dalam penderitaan, 之前我们在苦难当中， ketika kita mau menunggu dengan sabar waktunya Tuhan, 当我们要耐心的等候神的时间， dan kemudian Tuhan menjawab doa-doa kita, 然后神答应了我们， di situ sukacita ditemukan. 然后呢，我们找到了这个喜乐。 Ketika kita berdoa untuk orang lain, 当我们为别人代祷， dan orang itu diselamatkan oleh Tuhan, 然后神就拯救了， di situ sukacita dinyatakan. 然后呢，可以献出这个喜乐。 Boleh next slide? Saudara-saudara, ada sebuah puisi yang saya ambil, yang bisa saya sampaikan untuk apa yang saya jelaskan hari ini. 有一些预言我可以告诉你们，我也分享给你们。 Dikatakan tidak ada bunga yang dapat mekar di Taman Firdaus. 这里告诉我们，伊甸园里的花朵不能开花， bila tidak dicangkokkan dari Taman Getsemani. 若是不从客西马尼园接枝。 Taman Firdaus itu adalah sebuah taman yang indah. 伊甸园是一个很漂亮、很美丽的公园， Tapi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena melakukan kesalahan. 可是亚当和夏娃犯罪了，因为做错了一些事。 Getsemani itu adalah tempat Tuhan Yesus menderita. 客西马尼园就是主耶稣受苦的地方。 Tapi karena ketaatannya kepada Bapa, 可是因为他顺服于父神， membuat kita dibenarkan di dalam Tuhan. 让我们可以在神里面称义。 Tidak ada orang yang dapat merasakan buah dari pohon kehidupan 没有人能感受生命树的果子， bila dia belum merasakan pohon dari Kalvari. 若是他还未尝试过加略山的果子。 Pohon kehidupan itu membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. 这个生命树使这个亚当和夏娃犯罪， Kayu salib membawa hidup kita di dalam kebenaran. 但是十字架把我们带来成为带到神的这个真理。 Mahkota ada sesudah kayu salib. 然后呢，这个十字架以后就有这个冠冕， Kita bisa menerima keselamatan, 我们可以领受这个救恩， kita bisa masuk ke surga 我们可以上天堂。 kalau kita percaya Yesus, 若是我们信耶稣， kalau kita melakukan kebenaran, 若是我们行真理， kalau kita taat kepada Tuhan, 若是我们顺服于神， kalau kita mau mengasihi sesama kita, 若我们要爱人如己， kalau kita percaya Roh Kudus 若是我们相信主圣灵， membawa kehidupan kita dalam damai sejahtera dan sukacita. 给我们这个平安与喜乐。 Saudara-saudara, ini buah apel, 你们看，这是苹果 bingko. 呀，苹果。 Kalau kita lihat bingko ini rasanya gimana? 如果我们看到这粒苹果，什么味道？ Rasanya enak, 肯定很好吃 warnanya bagus. 颜色也很漂亮。 Kalau kita kasih lihat orang, 如果我们给别人看， orang pasti kepengen makan.
呀，很想吃。 Itulah kita di dalam Tuhan. 那就是我们在主里。 Orang melihat selfie. 别人看到 selfie， Orang lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudara. 别人看到你们 Kepengen ikut Yesus. 啊，变像耶稣。 Karena apa? 为什么？ Karena ada sukacita. 因为有这个喜乐， Karena ada damai sejahtera. 因为有平安， Sehingga orang kepengen hidup seperti kita. 因为所以呢，别人很想活得像我们一样。 Saudara-saudara, kepercayaan itu tidak pernah memuaskan. 所以呢，这个信仰不曾的给我们一个满足。 Kadang kita mikir ikut Tuhan kok susah. 很多时候我们想，为什么跟随主很难呢？ Saya ketemunya sama orang-orang sulit. 呀，我碰到一些苦难的人。 Memberi itu tidak pernah membuat orang lain merasa cukup. 我们施舍呢，不能使他们满足足够。 Tapi Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. 可是神说，你要爱人如己。 Yang bisa membuat kita dipandang oleh orang lain adalah 可以使别人看到我们的是 keteladanan yang kita berikan dalam hidup kita. 就是我们的榜样可以给别人看。 Semakin kita tua, 我们越老， semakin mahal harganya. 那么我们越贵价。 Semakin mengenal Tuhan, 我们更加的认识主， semakin orang melihat Tuhan dalam hidup kita. 别人越看到神在我们里面。 Amin. 阿门。 Boleh kasih senyum ke kanan kirinya. 我们可以对左右的人微笑， Berikan tepuk tangan buat Tuhan. 掌声归给我们的神。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, 主耶 terima 稣， kasih. 我们谢谢你。 Hari ini kami belajar 今天我们学习 sesuatu yang sederhana. 一件很简单的事， Tapi kami sering lupa. 可是我们常常忘记。 Tuhan sudah hadir dalam hidup kami. 神，你在我们里面， Roh Kudus sudah hidup di dalam hidup 主 kami. 圣灵已经内住在我们里面。 Seringkali 很多时候， kami nggak aktifkan. 我们没有纪律， Kami lupa akan Tuhan. 我们忘记了神。 Hari ini kami tahu 今天我们知道， dalam hidup kami 在我们这一生 ada damai sejahtera, 有平安， ada sukacita 有喜乐， yang membawa kehidupan kami 把我们的一生 diberkati Tuhan, 蒙上帝的祝福， dipulihkan Tuhan, 神恢复了我们， dan kami bisa jadi berkat 而且我们可以成为祝福， buat orang-orang 给别人。 yang Tuhan taruh dalam hidup kami. 是神，你给我们记住， Kami percaya Tuhan, 主啊，我们相信， Tuhan taruh ini semua 主，你把这一切 untuk kami kerjakan, 让我们做， untuk menyelamatkan 来拯救 keluarga kami, 我们的家人、 teman-teman kami, 我们的朋友， dan siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kami. 任何人，主你放在我们生命里。 Kuatkan yang lemah, 主啊，你眷顾那些软弱的， sembuhkan yang sakit. 医治那些有病的。 Roh Kudus, 求主圣灵， Engkau yang menerangi hidup kami. 你光照我们的一生， Maka kami akan bangkit 那我们要兴起， dan menjadi terang. 而且成为光。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 唯有奉靠主耶稣的名。 Haleluya. 哈利路 Amin. 亚，阿门。 Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. 谢谢各位弟兄姐妹，上帝祝福我们。 Terima kasih untuk Ibu Sylvia Mati dan juga Ibu Shirley sudah menerjemahkan. Sekarang adalah waktunya persembahan. 现在是奉献的时间，我们来请大家可以准备你们的奉献。Untuk persembahan yang belum memerlukan amplop, boleh angkat tangannya dan boleh dibantu oleh pekerja kita untuk memberikan amplop. Atau bisa juga melalui QR code. 我们还没有拿到那个信封的话，你们可以把你的手提高，或者我们可以用我们的 QR code。好的，我们准备我们的一切。来，我请大家可以站起来，kita boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama doa，我们一起来祷告。1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献
带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的生命求，我们一起来说阿们。请大家可以乐意奉献。Haleluya, haleluya. 感谢主. Terima kasih Bu Selviawati yang telah memberkati kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bu Sally. 弟兄姐妹，我们要认识，在我们当中有第一次来参加我们的聚会吗？华语堂的聚会。如果有第一次来参加的，可以举手。Ada yang pertama kali ibadah di ibadah Mandarin Service CK7 PRJ. Semua sudah pernah hadir ya? Ada satu. Yang mana Bu? Oh ya ya, Huan ini. 主耶稣爱你，主耶稣祝福， Tuhan berkati. Selamat datang. 我们要提醒我们每一位，下周将会有祈祷塔。Minggu depan tanggal 20 Oktober setelah ibadah kita akan berkumpul. Setelah makan siang bersama akan ada doa bersama-sama. Ya, ingat ya minggu depan. Jadi doakan semua saudara-saudara yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Firman Tuhan yang disampaikan mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup dan saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Orang melihat kebaikan Tuhan, orang melihat kasih Tuhan, orang melihat kuasa Tuhan. Saat saudara mengalami masalah, saudara tidak mengomel, tidak bersungut-sungut, tetapi tetap mengucap syukur. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus Animan. Mari kita akan doa kepada hamba Tuhan. Pak Beni yang doa ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Nah, sebelum kita berdoa, saya ada satu kesaksian yang dimana tentang doa. Ya, doa buat sekeliling kita. Doa buat yang dimana kita terus doakan di setiap minggu ketiga bersama-sama di Menara Doa. Nah, kemarin saya baru balik dari Medan, minggu lalu saya ada ke Medan. Nah, di mana salah satu sewaktu saya dari Medan mau kembali, ya saya ke Pining ya. Nah, sebelum ke Pining, paginya enggak secara sengaja saya kunjungan ke salah satu tante saya. Di mana waktu itu tidak secara planning. Akhirnya saya kunjungan tante ditemenin oleh keponakannya atau cucu dari tante saya. Nah, cucu dari tante saya diantarin ke rumah saudaranya satu karena baru melahirkan, yaitu keponakan saya juga. Di tengah perjalanan kami melewati satu komplek, di mana dia bilang, oh sekarang saya ibadah di sini Cio. Loh, kok kamu bisa ibadah di sini? Iya, jadi ada salah satu jemaah penatuannya ke salah satu itu adalah langganan dia. Sekarang saya udah ibadah di sini. Artinya apa yang saya mau katakan, puji Tuhan. Ya, doa kita bersama-sama. Saya berdoa buat keponakan saya agar mereka mengenal akan Tuhan. Tapi itu dijawab oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, terus semangat kita berdoa. Kita terus berkata dengan iman, aku dan seisi rumahku pasti diselamatkan. Satu orang percaya seisi keluarga kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tergantung sekarang kita mau terus menerus walaupun kita saat ini kita belum melihat. Tapi iman kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita doakan itu terjadi. Ya Bapak Ibu, minggu depan ada, terus kita doakan. Terus kita doakan. Saya sangat sukacita waktu mendengar itu. Saya bertanya, loh ini kan gerejanya Pak Akun. Yang sering hamba Tuhan yang melayani di sini. Ya satu puji Tuhan.
satu anugerah Tuhan, saya bisa melihat keluarga ponakan saya saat ini udah bisa kembali kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau kita terus berdoa? Amin. Doakan. Katakan. Kalau kita tidak dapat melihat, minimum kita mendengar bahwa keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang sekeliling kita diselamatkan oleh Tuhan. Gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ya, nah, saya berharap jemaat kalau punya kesaksian tentang itu, sampaikan kepada kami. Ya, nanti kita akan atur, Bapak Ibu juga boleh bersaksi tentang keselamatan ini. Tentang doa kita buat keluarga. Tadi kan udah disampaikan juga tuh, memberitakan Injil. Ya, nah, baik Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada hambanya telah menyampaikan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, saat ini Engkau telah kirimkan hamba-Mu, Ibu Sylvie, untuk datang menyampaikan isi hatimu. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami hamba mohonkan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, di mana hamba pun melayani, ada kuasa Tuhan menyertainya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hamba-Mu semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati dalam pekerjaan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kerinduan hamba-Mu bagi orang tuanya supaya diselamatkan. Kami percaya keselamatan saat ini sudah terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Shirley Tuhan, yang hari ini menerjemahkan. Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terus Kau pakai hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, berkati keluarga suaminya dan serta anak-anaknya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan balik ke rumah masing-masing, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu, kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Such a